Di sebalik keayuan seorang wanita, apakah yang anda boleh simpulkan atau nyatakan kekuatan seorang wanita? Saya ulang. Di sebalik keayuan seorang wanita, apakah yang anda boleh simpulkan atau nyatakan kekuatan seorang wanita? Silakan. Kekuatan seorang wanita itu adalah bekerja keras untuk sekeluarga, dan juga kekuatan itu juga membangunkan keluarga yang sehat walafiat. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dolly Wong atas jawapan yang telah diberikan sebentar tadi. Dan seterusnya dijemput wakil daripada Kota Kinabalu, Zandi Emelda Francis, untuk tampil ke hadapan dan mencabut atau mengambil nombor soalan. Soalan nomor 9. Dengarkan. Pepatah mengatakan syurga bagi seorang anak adalah di bawah telapak kaki ibu. Bagi anda, seorang bergelar ibu, apakah pendapat anda tentang ini? Saya ulang. Baiklah, saya ulang sekali lagi ya. Pepatah mengatakan syurga bagi seorang anak adalah di bawah telapak kaki ibu. Bagi anda seorang bergelar ibu, apakah pendapat anda tentang ini? Terima kasih pengacara majlis. Syurga di bawah telapak kaki ibu sudah sedia maklum kita sebagai anak-anak. Sememangnya syurga di bawah telapak kaki ibu kerana ibu melahirkan kita tanpa merasa ketakutan untuk melahirkan kita. Terima kasih. Ya, terima kasih wakil daripada Kota Kinabalu atas jawapan yang diberikan, ataupun lebih tepat pendapat yang diberikan oleh beliau. Seterusnya kita tampilkan peserta mewakili daerah Inanam, Zandi Linda Jonli. Nomor 13. Nombor 13. Dengarkan soalan ini. Dunia teknologi sungguh mencabar bagi ibu bapa pada hari ini. Sebagai seorang ibu, nyatakan peranan anda bagi mengatasi masalah pengaruh gadget di kalangan anak-anak. Saya ulang. Dunia teknologi sungguh mencabar bagi ibu bapa pada hari ini. Sebagai seorang ibu, nyatakan peranan anda bagi mengatasi masalah pengaruh gadget di kalangan anak-anak. Silakan. Terima kasih. Bagi pendapat saya untuk mengurangkan kanak-kanak untuk daripada terpengaruh dengan gadget, saya nampak sekarang ini ibu bapa ada sebahagian daripada mereka yang memujuk anak-anak mereka dengan memberikan gadget. Dengan cara ini mereka akan terpengaruh banyak melalui gadget tersebut. Adalah lebih baik dengan memberikan mereka aktiviti yang lain, seperti melibatkan mereka dalam acara luaran seperti acara melukis, mewarna, menari, dan juga lain-lain di luar. Terima kasih. Terima kasih. Jawapan daripada peserta mewakili Inanam, Zandi Linda Jonli.
Dan seterusnya dijemput peserta yang memakai nombor 8 mewakili daerah Kota Belud, Zandi Rita Giau. Soalan 12. Hulu. Sebagai generasi moden, apakah pendapat anda tentang isu ini sekiranya ianya berlaku ke atas diri sendiri? Saya ulang sekali lagi. Perkataan perceraian adalah satu perkara yang sangat ditakuti oleh kaum wanita zaman dahulu. Sebagai generasi moden, apakah pendapat anda tentang isu ini sekiranya ianya berlaku ke atas diri sendiri? Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis. Ya, pendapat saya sekiranya perceraian itu terjadi ke atas diri saya, satu hal yang saya lakukan ialah saya akan coba untuk bersemuka dan menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Karena bagi saya perkawinan itu hanya cukup sekali, dan begitu juga agama mengajar kita, bukan? Dan pendapat bagi saya juga perceraian ini tidak sepatutnya terjadi, karena ia akan mengakibatkan keluarga, ya, terutama anak-anak kecil, ya, mereka akan mengalami, ya, tekanan, mereka akan mengalami masalah, dan ini membuatkan mereka tidak fokus dengan pelajaran, dan di mana mereka sangat memerlukan ibu dan bapa, ya. Jika salah satu tidak ada, karena anak-anak kecil ini sebenarnya dia sangat memerlukan ibu dan bapa untuk memupuk dan mendidik anak-anak kecil ini sehingga menjadi orang yang dewasa dan berguna. Bagi saya itu pendapat pribadi saya, dan saya akan coba untuk tidak benarkan hal ini terjadi. Sekian. Ya, satu jawaban yang sungguh bernas sekali. Wakil daripada Kota Belud, Zandi Rita Giau. Bolehlah kita ambil pendapat Rita Giau ini sebagai pedoman diri kita sendiri, ya. Seterusnya, kita tampilkan peserta yang mewakili daerah Likas, Zandi Jelima Sodiu. Nombor soalan? Siam, Nombor kau siam? nombor kesiam 9. Siam katay onom. Nombor 6 datiki sebab nabasa no diga soalan nombor 9 ditino. Oh. Nakasala dati ga minintong nga tumbayan no po itinapong nga nombor ka-6. Nasambalik ya nga among manguro. Kya? Okay. Baiklah. Dengarkan soalan nombor 6. Saya bacakan. Kakal po kapanaw nung pusay dagalit sumakit, no? Katalagan. Ang paingkuro ito nga pusay, ano di gato purimanan dia yung nakarangaw da si Simbang Zandi diti. Oh, terasa amo nagiba ka ni. Okay. Seterusnya ditampilkan peserta yang memakai nombor 12 mewakili daerah Telupi, Zandi Dominika Lamansi. Nombor 11. Dengarkan soalan ini.
Zaman sekarang, kebanyakan wanita mempunyai kerjaya setanding dengan lelaki dan seringkali mendapat kecaman dari pihak luar apabila anak-anak dihantar ke pusat-pusat jagaan. Pada pendapat anda, salahkah seorang wanita berkerjaya? Saya ulang, zaman sekarang kebanyakan wanita mempunyai kerjaya setanding dengan lelaki dan seringkali mendapat kecaman dari pihak luar apabila anak-anak dihantar ke pusat-pusat jagaan. Pada pendapat anda, salahkah seorang wanita berkerjaya? Silakan. Terima kasih. Pada pendapat saya, berbalik kepada soalan tadi, pada pendapat saya adalah tidak menjadi kesalahan apabila seorang wanita mempunyai kerjaya sama dengan golongan lelaki. Dan fokus kepada soalan tadi, golongan wanita menghantar anak ke pusat jagaan. Okey, bagi saya tujuan seorang wanita menghantar anak-anak ini ke pusat jagaan bukanlah tujuan untuk lari dari tanggungjawab, tetapi adalah memikul satu tanggungjawab yang kedua lebih besar daripada golongan lelaki. Kerana apabila seorang wanita berkerjaya, itu tandanya dia membantu golongan lelaki. Terima kasih. Terima kasih. Ponsikau untuk Sisimbarno. Ya, dan seterusnya saya ingin menjemput peserta yang memakai nomor 14 mewakili daerah Tambunan Zandi, Philomena Liu. Sekali lagi diingatkan para peserta, Anda hanya diberi masa selama 1 menit untuk menjawab soalan. Soalan bernomor 3. Baiklah, soalan nomor 3 berbunyi seperti ini. Hu Guangxiu adalah paramount tertinggi bagi kaum KDMR di Sabah. Pada pendapat Anda, apakah ciri-ciri yang perlu ada untuk seorang itu ditabalkan sebagai Hu Guangxiu? Saya ulang soalan. Hu Guangxiu adalah paramount tertinggi bagi kaum KDMR di Sabah. Pada pendapat Anda, apakah ciri-ciri yang perlu ada untuk seseorang itu ditabalkan sebagai Hu Guangxiu? Dipersilakan. Ponsikau kumadi pinaguhatan. Makiano ako kasagaan do sumimbar ipinaguhatan boros sa Melayu. Sisimbar ko, Hu Guangxiu adalah pemimpin kepada suku kaum Kadazan Dusun, dan Hu Guangxiu ini adalah penjaga adat istiadat suku kaum Kadazan Dusun, dan dipercayai Hu Guangxiu adalah pemimpin kepada suku kaum Kadazan Dusun pada dahulu kala yang mempunyai keberanian untuk menjaga adat tradisi Kadazan Dusun dan juga memimpin suku kaum Kadazan Dusun. Ponsikau. Ya, terima kasih atas jawaban yang diberikan wakil daripada Uvang Tambunan. Seterusnya kita tampilkan peserta yang mewakili daerah Beluran, Arlin Ansil alias Imsil. Pada tahun ini, apakah sumbangan yang anda akan berikan terutama kepada masyarakat di Sabah? Saya ulang, sekiranya anda dinobatkan sebagai pemenang Zandi Tavanus pada tahun ini, apakah sumbangan yang anda akan berikan terutama kepada masyarakat di Sabah? Silakan. Ponsikau kumadi minum baras. Pendapat kuno
toko Bang Yoko nakapilih diti minobatkan iti na cara Yoko da iti na cara Yoko da menuduk iti tanak muda toko da supaya da aktif iti tong ada kebudayaan toko kada toko da mainan diti da tanak toko also da keminatan diti maja diti tong ti perayaan toko. Jadi bang tanak toko sentiasa toko mengawit siti mengentang iti toko da kebudayaan diti secara langsung tanak toko da kaida diti adat kebudayaan toko siti Pugun Sabah. Pensikau Miagal Nogit Kumaria Zandi Arlin Ansil. Dan seterusnya dijemput peserta yang mewakili daerah Sandakan, Zandi Melna Martin. Boleh bacakan secara bunyi? Nomor 4. Oke, nomor 4. Baiklah, soalan nomor 4 berbunyi macam ini ya. Sebagai seorang wanita dan ibu, apakah cabaran yang Anda lalui menjaga keluarga semasa musim pandemik ini? Saya ulang soalan. Sebagai seorang wanita dan ibu, apakah cabaran yang Anda lalui menjaga keluarga semasa musim pandemik ini? Dipersilakan. Terima kasih MC. Soalan yang sangat-sangat bagus dan saya sangat suka sebab kita sebagai wanita mengalami yang cabaran yang sangat hebat, yaitu saya sangat takut kalau salah satu ahli keluarga saya mengidap penyakit yang boleh membawa maut. Jadi saya pastikan ya, saya punya keluarga mengikut SOP. Kalau kita kena kuarantin, kena ikut dia punya apa yang diperlukan, apa yang perlu dibuat oleh kerajaan ya. Jadi itu salah satu yang saya sangat risau dan paling mencabar bagi saya adalah bagaimana kalau kita kena kuarantin makanannya, makanan kena cukup di rumah. Ya itu yang paling saya risau. Jadi saya pastikan makanan itu cukup untuk ahli keluarga saya. Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Seterusnya kita tampilkan peserta yang mewakili daerah Membakut, Cecilia Rimante. Soalan nomor 8. Soalan nomor 8. Dengarkan. Alam semula jadi. Bagaimanakah Anda menyumbang ke arah pemulihan alam semula jadi? Saya ulang soalan. Alam semula jadi. Bagaimanakah Anda menyumbang ke arah pemulihan alam semula jadi? Silakan. Alam semula jadi merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam adat resam keturunan kita. Kerana alam semula jadi merupakan sumber makanan bagi anak cucu kita dan kita sendiri. Dan bagi untuk melestarikan alam semula jadi, kita perlu melakukan pembaik pulihan dan pemuliharaan melalui kempen-kempen kesedaran dan juga kerjasama antara kerajaan dan juga NGO serta penduduk sekitar. Kita perlu memberi environment education ataupun kepentingan alam sekitar. Kita perlu memberitahu kepada generasi-generasi muda melalui pendidikan dan juga komunikasi media massa. Semua itu kita boleh lakukan melalui sosial media, Facebook, Instagram ataupun YouTube. Dengan itu adalah salah satu cara yang mudah kita lakukan kerana kita semua merupakan warrior untuk alam semula jadi kita. Terima kasih. Terima kasih atas jawapan yang telah diberikan oleh peserta yang mewakili daerah Membakut, Cecilia Rimante.
Dan seterusnya saya ingin menjemput peserta yang mewakili Uvang Penampang Zandi Morin Kenjau yang memakai nombor 7. Number 2. So dengarkan soalan. Kebudayaan dan keagamaan, pada pendapat anda, apakah kedua-dua ini bercanggah atau sebaliknya? Saya ulang soalan. Kebudayaan dan keagamaan, pada pendapat anda, apakah kedua-dua ini bercanggah atau sebaliknya? Dipersilakan. Boleh saya cakap dalam bahasa Inggeris? Boleh, dibolehkan. Pendapat saya, according to what I understand, it's about religion, right? Bangsa. There's so many cultures, races, plenty of cultures from many races. So, especially all are good, attractive for tourists, and it includes dances, costumes, and food, especially traditional exotic food. Meanwhile, we need to preserve all the natural natures of Kinabalu Pass. Thank you, Zandi Morin Thank Kenjau. you. Thank Ya. you. Kemudian. Seterusnya kita tampilkan peserta yang terakhir mewakili Kota Marudu, Raima binti Yanggito. Soalan nomor 1. Soalan nomor 1. Dengarkan soalan nomor 1. Pesta Keamatan tahun ini bertemakan Keamatan menjiwai alam semula jadi. Apakah pengertian anda tentang tema keamatan pada tahun ini? Saya ulang. Pesta Keamatan pada tahun ini bertemakan Keamatan menjiwai alam semula jadi. Apakah pengertian anda tentang tema keamatan pada tahun ini? Silakan. Kesemuliaan Dia Imam Maros, iti nasimbarko bagi na padagod ke pasaran tit menjiwai alam semula jadi nga inanato ilot tangagauton nga amo to kau pintagadan terutama dat ilod piras na bawang to iduan to kuno pet tanga kayo diri nga arway rumasaklat bawang amiri na pet ilod kampung na teper laweg nga akurangan daweg iri na simbarko kesemuliaan Ponsiko Zandi Raima binti Yanggito untuk sisimbarno untuk penguhatan Kuditino din. Ya, dengan itu berakhirnya pusingan kita yang terakhir, yaitu pusingan soalan dan jawaban daripada Zandi-Zandi kita. Dan telah terbukti Zandi-Zandi kita pada malam ini begitu pintar sekali ya. Mereka menjawab soalan dengan begitu yakin sekali. Dan rata-rata mereka telah memberikan jawaban yang begitu bernas untuk kita pada malam ini.